Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, majlis yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan kita. Ianya merupakan majlis yang mana ianya mudah tetapi ganjarannya besar, dan ianya merupakan majlis yang menguji keimanan seseorang itu, ya. Oleh kerana itu Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan bihi sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berusaha menuntut ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan ke syurga. Dan mudah-mudahan Allah permudahkan kita, kerana ilmu yang dibentangkan ini merupakan satu ilmu yang dituntut oleh syarak. Sudah tentu ilmu itu adalah ilmu fardhu ain yang untuk membebaskan kita dari neraka. Maka menjadi kewajipan kita menuntut ilmu yang membebaskan diri kita dari neraka dan mengenal pencipta kita dengan sebaik-baik yang mungkin. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan. Kenapa? Menuntut ilmu tak susah mana, duduk aja kan. Duduk aja, kalau ada live tengok aja. Tapi itulah, bila live tu dia lain cerita. Kalau duduk dalam kelas ni dia dinamakan talaqi, ya, berdepan, lain. Kalau nak letak nasi lemak pun tak berani, ya, kopi pun tak berani, walaupun tak makan lagi. Tapi kalau kat rumah tu dia menuntut ilmu, siap, ya, sila-sila anak cucu keliling, ya. Ala kulli hal, tak menjadi masalah. Yang penting kita berusaha untuk menuntut ilmu dan teruskan, dan jangan berputus asa, kerana perjalanan kita makin singkat. Amalan kita diperlukan sebanyak yang mungkin untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung balik pelajaran kita yang masih lagi berkisar berkaitan dengan Dajjal. Dan kita berada dalam perenggan-perenggan yang kisah-kisah yang terakhir dalam pertemuan Dajjal dengan Isa alaihissalam. Pada mereka yang ada buku Ibnu Katsir, An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, ya, bencana dan peperangan akhir zaman, terbitan oleh Ibnu Katsir, yang mana terbitan Ibnu Katsir pula, terbitan Ummul Qura yang dikarangkan oleh Ibnu Katsir, yang mana kita berada muka surat 222 yang masih membicarakan ciri-ciri Dajjal. Semoga Allah memburukkan nasibnya, ya. Kenapa? Dajjal kita tidak pernah mengucapkan melainkan dengan laknatullah alaihi. Kenapa? Dia adalah makhluk yang merupakan makhluk yang paling dahsyat fitnahnya di akhir zaman. Bahkan para nabi telah menasihatkan kaumnya tentang fitnah Dajjal. Nabi-nabi telah pun lepas, melainkan umat Muhammad ini, berarti kita adalah umat yang akan bertemu dengannya. Maka di sini kita lihat Ibnu Katsir telah menuliskan, telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya bahawa Dajjal buta sebelah mata, cacat banyak bulunya dan pendek seperti yang disebutkan dalam sejumlah hadis. Jangkung seperti disebutkan dalam sejumlah hadis. Disebutkan sebahagian hadis jarak antara dua telinga keledainya 40 hasta seperti disebutkan hadis Jabir. Diriwayatkan dalam hadis lain lebarnya 70 depa, namun riwayat ini tidak sahih. Dalam riwayat sebelumnya perlu dikritik. Abdan menyebutkan dalam Ma'rifatus Sahabah, Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Abdullah ibnu Maisarah, dari Haus Al-Abdi dan dari Mas'ud berkata, telinga keledai Dajjal menaungi 70,000 orang. Ini semua kaul-kaul yang mana kita agak tidak kalau tidak jelas kesahihannya kita tidak bicara. Jadi Imam Ibnu Katsir kata tak jelas. Baik. Di antara kedua mata Dajjal tertulis kafir yang dapat dibaca setiap mukmin. Okey, dan diceritakan bahawa kita dah cerita bahawa apa, di antara kedua matanya pada dainya tertulis kalimah kafir. Orang boleh baca ke orang tak boleh baca boleh nampak, ya, boleh nampak kalimah tu, orang boleh baca, dia bolehlah faham. Tetapi orang yang tak boleh baca, dia tahu itu adalah tulisan. Cuma kita lihat pada dikatakan di sini, setiap rambut belakangnya sangat ikal. Hambal bin Ishaq berkata, Hajjaj bercerita kepada kami, Hamad bercerita kepada kami dari Ayyub
dari Abu Qilabah, ia berkata, aku masuk ke masjid, rupanya orang-orang tengah mengerumuni seseorang. Aku mendengar dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, inna ba'dil kadzdzab al-mudilla wa inna ra'sahu min waraihi hubbukun hubbukun hubbukun. Sesungguhnya sepeninggalanku nanti akan ada seorang pendusta yang menyesatkan, rambut belakangnya sangat ikal. Jadi di sini diceritakan berkaitan dengan beberapa perkara yang masih yang telah kita terangkan dalam masalah Dajjal. Okey, berkaitan dengan lelaki yang penipu ni, kita menyaksikan, ya, terutamanya semenjak ni, penggunaan kalimah yang digunakan oleh hadis menceritakan akan muncul manusia ini akan mengaku dirinya Nabi, ya, mengaku dirinya Nabi, ya, seramai berapa? 40, dan yang terakhir itulah Dajjal. 30 atau 40, yang terakhir itulah Dajjal. Dan kita menyaksikan tak ramai mana yang mengisytihar dirinya Nabi, betul tak? Tak ramai. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena faham, bila dikatakan konsep yang mengaku dirinya Nabi, kadang-kadang tidak perlu diisytiharkan. Misalan, saya tertarik dengan buku Ahmad Ikram yang menuliskan tentang agama-agama baru yang muncul tu, ya. Dia menceritakan seseorang, dalam kisah tu ada di antaranya menceritakan bahawa dia mendapat ilham ataupun wahyu, misalan. Walau dia tak mengaku diri Nabi, tetapi bila dia mengatakan dia mendapat wahyu, ilham tak apa lagi, mendapat wahyu, ya, supaya buat begini-begini, itulah maksudnya dia mengaku dirinya Nabi. Walaupun dia tak jahar nyatakan aku Nabi kerana aku dapat wahyu. Macam seorang lelaki yang di Indonesia dikatakan aku diwahyukan dengan surah Yasin, ya, itu jelas dikatakan. Tetapi bila kita saksikan tulisan buku itu, kita nampak mereka kadang-kadang tak mengaku dirinya Nabi ataupun Rasul, tetapi mereka mengatakan aku diwahyukan. Bila dikatakan diwahyukan, tidak ada siapa yang diwahyukan melainkan para Nabi, ya, maka dia telah mengaku secara tak langsung dirinya Nabi, maka dia termasuk dalam kategori Dajjal, ya. Walaupun dia tu orang kafir, maka dia termasuk mengaku dirinya Nabi, maka itulah Dajjal. Dajjal kecil lah maksudnya. Baik. Kemudian kita teruskan, kerana ada hadis-hadis yang tidak sahih dalam tu, nak diberhujahkan agak bermasalah. Ya, kita tolak, kita lihat kepada hadis yang berikutnya di dalam muka surat 231. Allah berfirman. Tajuk dia turunnya Isa putra Maryam di akhir zaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dan kami hukum juga kerana ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang apa yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya dibunuh itu, melainkan mengikut prasangkaan mereka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya, tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Okey, dalam surah An-Nisa. Dalam penafsiran ini, Ibnu Jarir menyebut dalam tafsir
Ibnu Yasar bercerita dengan riwayatnya dari Ibnu Abbas, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat dia Isa menjadi saksi mereka. Ibnu Abbas berkata ini menjelang kematian Isa putera Maryam. Sanad riwayat ini adalah sahih. Okey, nak menceritakan dalam bab ini berkaitan dengan pembunuhan yang dikatakan bunuh Nabi Isa alaihissalam. Okey, kita tahu kan dalam peristiwa Isra Mi'raj, rasanya tiap-tiap tahun kita sambut kan Isra Mi'raj. Rasulullah naik Mi'raj tu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat tu, kat mana Nabi Isa? Tu kita tanya pula kan. Tiap-tiap tahun peristiwa tu diceramah dekat masjid-masjid, orang tak tahu. Orang Melayu kita ni pun tak kisah sangat lah. Sebenarnya ya, dalam kisah ini saya lebih suka kita menyelidik, mengkaji balik, kerana hadis sahih menyebutkan di mana kedudukan Nabi Isa alaihissalam, ya, di langit yang keberapa. Pertama, dalam peristiwa Isra Mi'raj, beriman kerana ianya persoalan ghaib yang kita tak dapat bicara, yang telah lalu. Beriman kalau kita nak mendapat tahap siddiqin seperti Abu Bakar As-Siddiq, dia mendapat As-Siddiq itu disebabkan peristiwa Isra Mi'raj, ya, yang tak boleh diterima di akal, tetapi di iman dia boleh menerimanya, maka dia dapat gelaran As-Siddiq. Maka kita pun begitu. Hadis sahih telah muncul bagaimana Rasulullah berjalan dalam peristiwa Isra, ya, sehingga disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Kemudian dia naik ke atas Mi'raj dalam surah An-Najm, menceritakan Rasulullah naik sampai ke langit sana. Ya. Jadi peristiwa-peristiwa itu tidak dapat dibicarakan melainkan dengan keimanan. Siapa yang tak iman, na'udzubillah min zalik, ya, kalimah yang jelas, hadis yang sahih boleh menyebabkan seseorang itu kufur kalau dia ingkarkan. Maka dalam peristiwa itu Nabi Isa berada di atas langit. Cari langit berapa? Okey, kita ada internet ni semua, buat cari sendiri. Itu apa homework kita. Baik, kerana apa? Kerana orang kafir, orang Yahudi tahu di mana Nabi Isa duduk, berdalilkan ayat-ayat Quran dan hadis. Oleh kerana itu, kalau projek mereka merentasi angkasa lepas tu, kita kena faham bukan sekadar untuk menyaksi galaksi sana, galaksi sini, planet, tak. Itu satu juzuk yang mereka buat research. Dan pencarian mereka ini, kita tengok kepada ayat Al-Quran, apa Yahudi suka buat. Yang Allah ceritakan bahawa mereka akan bunuh nabi-nabi yang mana mereka suka, yang mana mereka tak suka, maka mereka bunuh. Yang mana suka mereka pakai. Jahat. Mereka tak suka tu mereka bunuh. Kenapa? Kerana bercanggah dengan diri mereka. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah, dalam bab nabi ini kita tak boleh nak canggah. Suka tak suka, as-sam'u wa ta'ah. Kena sukakan, paksa diri kita, baru kita merasakan kemanisan iman. Tetapi kalau kita nak canggah kita pula kita nak menentang Rasulullah, para nabi ataupun ayat-ayat Al-Quran, jadi dia akan membinasakan kita, yang mana iman kita akan hilang dan hati kita menjadi keras, dan akhirnya kita menentang agama Allah. Na'udzubillah, bila mati itu yang jadi masalahnya. Okey, baik. Dalam peristiwa yang berkaitan dengan kisah Isa alaihissalam ini, ya, yang berada di atas langit disebabkan ayat ini. Okey, kita saksikan, kita ulangkan balik. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Okey, mereka berkata, disebabkan ini ayat sebelum tu ada perkataan yang disebut, dan perkataan mereka bahawa kami telah membunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Allah jelaskan mereka bunuh Isa ibnu Maryam Rasulullah. Ya Allah, tuan-tuan dan perempuan, macam mana ya kalimah yang jahat mereka keluarkan. Kami membunuh utusan raja. Jelas macam itu. Kalau kita sekarang ni, kami bunuh utusan raja, menunjukkan mereka memerangi raja. Dahsyat. Begitu juga dan kalimah ni membunuh utusan Allah, kami memerangi Allah. Tu dia. Yahudi bila berbicara, kita kena faham. Kalau mereka boleh bunuh para nabi, orang awam tak ada apa, orang Palestin tak ada apa, kita lagi tak ada apa-apa bagi mereka. Ni dia Yahudi. Saya tertarik dalam memerhatikan kalimah Bani Israel ni, ayat-ayat Yahudi ni.
ada satu benda yang kita kena berhati-hati. Mereka melanggari para nabi begitu mudah. Tak setuju, lawan. Tak setuju, lawan. Ya, jangan jadi macam itu. Jangan sampai kita macam itu. Rasa akal, kita menggunakan akal dengan para nabi, tidak boleh digunakan akal. Para nabi digunakan iman. Tu kaedah dia. Tetapi kita menyaksikan, contohnya dalam surah Baqarah tu berkaitan dengan penyembelihan lembu betina tu. Dia kenapa tak fahamlah Yahudi ni. Kenapa tak kata bila Musa mengatakan innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, Allah arahkan kamu sembelih lembu. Settle tak? Settle tak? Selesai, ambillah lembu kecil ke lembu betina, lembu New Zealand ke lembu kampung kita ke, selesai, habis. Ya, terus sembelih. Tapi mereka petikai. Lembu yang macam mana? Dah datang. Bila pertikai je, dah datang masalah. Ya, lembu tu banyak jenis lembu. Asalnya mana-mana pun tak boleh. Lalu mereka minta perincikan. Lalu Allah perincikan. Perinci pun dah jelas. Tak tua, tak muda. Anak dara maksudnya. Pertikai lagi. Ya, tak jelas lagi. Nak warna pula. Bila nak warna tu dah mula diperincikan lagi ketat. Sekarang lembu tu asalnya tua muda ke apa, datang walaupun dah tua bangka, lembu tu datang sah sembelih dia. Tapi bila dah pertikai, maka kena ada lembu anak dara. Okey, lembu anak dara. Ya, ini kes lembu betina ya. Maaf, bukan kita panggil lembu jantan lah. Lembu apa, anak teruna pula. Okey, tak. Anak dara. Kemudian dia kata warna dia. Warna lembu pula berbagai-bagai. Kita kat sini warna-warna kuning dengan apa, coklat ke apa. Di sana pula tak apa, warna hitam putih ke apa yang kita saksikan, ya. Maka dah jadi masalah. Allah perincikan safra'u launaha tasurrun nadhirin. Warna kekuning-kuningan cantik dilihat oleh mata. Dah susah dah. Dah susah nak perincikan lagi. Bila nak perinci lagi, Allah kata, ya, lembu itu tidak pernah buat pengairan dan tidak digunakan untuk peladangan. Pada zaman itu semua lembu yang dah balik, masuk aja anak dara ataupun anak teruna, diguna untuk peladangan. Sekarang mana nak dapat? Itulah jadi yang menyusahkan, disebabkan mempertikaikan para nabi. Tengok dalam ayat yang lain juga dia katakan arinallaha jahrah. Kami nak tengok Allah dengan mata kami. Nauzubillah, kalimah kufur. Ya, Nabi Musa kata taat je. Tak, dia nak. Saya pun teringin nak buat satu tajuk buku yang menarik. Jangan jadi macam Bani Israel. Penting. Kenapa? Kadang-kadang kita tak sangka, terjebak sikit je. Kerana mempertikaikan, maka keimanan kita tergadai. Ya, baik. Jadi di sini kita lihat mereka mengatakan kami telah membunuh Maryam. Sekarang Allah yang kata, ya, Al-Quran yang kata. Itu pasal bila orang Yahudi berkata, siapa berkata bertemu dengan Al-Quran, iman kita yang akan membicara, bukan kalam-kalam mereka. Lalu mereka mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah yang serupa dengan Isa. Lalu Allah katakan kepada orang Yahudi, ya, ataupun orang yang membunuh Nabi Isa ini, cuba membunuh Nabi Isa ini, bahawa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Kenapa kalimah salib itu digunakan? Kerana orang dulu kalau nak mengisytiharkan orang tu, ya, jahat ke apa, dibunuh di depan orang ramai dalam keadaan salib. Itu cara pembunuhan mereka. Itu pasal kita tengok dalam cerita kisah Nabi Yusuf, dua ahli yang masuk penjara tu bertanya, lalu diceritakan kamu disalib dan akan dimakan kepala kamu oleh burung ereng tu, ya. Lepas tu dikatakan bahawa ahli sihir Fir'aun yang mana beriman semuanya disalib sebagai peringatan pada orang ramai. Okey. Jadi lalu dikatakan Allah tidak kamu semua tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi apa yang kamu salib atau pembunuh itu orang yang diserupakan dengan Isa alaihissalam. Ini yang berkaitan dengan 12 Hawariyun, salah seorang yang dikatakan pengkhianat.
wallahu alam, atau adakah 12 itu ataupun ada yang lain yang membocor rahsia di mana Isa itu duduk. Dan ketika Allah angkat Isa, dia ada di dalam tempat tu dan Allah ubahkan mukanya ya mirip kepada Isa. Dan apabila mereka membunuh dia, lalu dikatakan bahawa bila bunuh aja, salib dia, terus muka dia berubah. Itu yang mereka terkejut. Lalu mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya dibunuhkan itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Lalu Allah katakan, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Itu dia. Dan kita beriman, sudah tentu Al-Quran kita beriman. Allah kata, kami angkat Isa ke sisi kami, yakni kita tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Isa duduk. Okey, homework tu ya. Cari kat mana, langit berapa tu ya. Okey. Dan saya tertarik dalam bab ini, kita ambil satu perkara yang mana bila Allah mengatakan dia berada di sisinya, dan kisah Isra Mi'raj menunjukkan Nabi Isa berada di antara salah satu 7 petala langit tu. Bagaimana persoalan gaib yang tak mampu kita bicara tetapi kita imani, kerana peristiwa tu berkaitan dengan roh-roh para nabi ya. Kita tahu kategori roh ini, bagi orang yang beriman ni, para nabi lain sifat roh dia, para syuhada lain sifat roh dia, para orang yang soleh lain sifat roh dia ya. Dan di sini kita menyaksikan satu perkara, langit adalah penghalang. Dulu syaitan boleh turun naik kan? Turun naik untuk mencuri rahsia-rahsia yang dibicarakan para malaikat lepas Allah membicarakan kepada mereka. Lalu di sini semenjak lahirnya Rasulullah, maka langit itu terkawal oleh para malaikat. Syaitan-syaitan tidak boleh sampai. Apa yang menarik tuan-tuan dan perempuan, ini adalah kesan doa yang didoakan oleh Mak Maryam ya. Mak Maryam yang disebutkan keluarga Ali Imran itu adalah keluarga yang soleh pada zaman itu, yang masyhur ya, yang mana mak dia yang disebutkan nama dia Hannah ya, Hannah telah mengandungkan Maryam, dan dia bernazar untuk letakkan Maryam di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, sebagai orang yang ialah beribadat di situ, sebagai yang kita lihat dalam kisah-kisah rahib itulah. Okey. Namun apa yang menyebabkan saya menyaksikan kesan daripada doa wanita yang solehah ini? Okey, cuba buka surah Ali Imran menceritakan kisah ini. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, kita dapat anak dah, cucu kan. Time kita ni cucu je. Ke ada anak lagi? Alhamdulillah. Baik. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke 36, kita ambil 35. Okey, lihat. Kita ambil 35 dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Ingatlah ketika isteri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak dalam kandunganku menjadi hamba soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Kerana itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, kerana ini tabiat orang zaman Isa ni ya, sebelum munculnya Nabi Isa, mereka menjadikan anak-anak mereka sebagai rahib di tempat mereka, di makbad mereka, tempat sembahan mereka, macam masjid tu, mereka jadikan. Jadi anak itu dibesarkan dalam masjid yang mana dia mengikut apa yang ditetapkan oleh guru dia di dalam masjid itu. Jadi dulu memang diletakkan generasi yang terbaik,
orang-orang yang begini. Dan ibu kepada Maryam ini bernazar nak letakkan anak dia, dan asalnya anak lelaki sahaja yang letak kat situ, ya, bukan anak perempuan. Tetapi bila dia dah bernazar, zaman dulu pula tak ada scan nak tengok anak lelaki ke anak perempuan, dia tak ada, ya. Maka hanya tunggu hari beranak dia, hari kelahiran dia, maka tiba-tiba beranaknya Hannah ni lahirlah seorang perempuan. Habis nak letak kat masjid tapi dia perempuan. Macam mana tu? Dah mesti ditunaikan. Maka di sini Allah ceritakan. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Maka tatkala isteri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak lelaki tidak seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamakan dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau dari syaitan yang terkutuk. Ya. Apa dia? Dia mengadu kepada Allah, anak dia ni perempuan. Okey. Kemudian dia mengatakan apa dia? Aku namakan dia Maryam. Okey, ini di antara nama yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ya, Maryam. Dalam Al-Quran juga menceritakan sahabat Nabi Zaid, ya, menunjukkan begitu dahsyat keistimewaan mereka disebutkan. Lalu Allah katakan apa? Kita tengok ayat ni, ya. Aku namakan dia Maryam, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada engkau. Doa ini merupakan satu doa yang menarik dan penting bagi kita kalau nak doa anak-anak cucu kita. Ya, kerana apa? Kesan doa mak Maryam ini, akhirnya Allah pelihara Maryam dari gangguan syaitan, sehingga Allah pelihara Isa Nun dibawa ke langit. Tak ada syaitan boleh mengganggu dia. Subhanallah. Ya, oleh kerana itu saya kadang-kadang dapat, tak kira lah anak kita dah besar, cucu kita ke, ataupun anak orang datang dibawa, kita doa. Di antara doa selain daripada Rasulullah ajar doa yang diberikan, ya, didoakan kepada Hasan dan Husin tu, kita bacakan doa ini sebagai doa perlindungan daripada syaitan. Penting, ya, anak cucu kita tu. Okey, jadi Nabi Isa mendapat kesan daripada doa ini, dan kita lihat dia berada di atas langit sana, masih lagi terpelihara, dan ianya akan turun ke bumi tak lama lagi. Kalau istilah kita ni, tak lama lagi lah. Baik, kita lihat. Apakah Isa bin Maryam wafat ataupun diangkat ke langit? Yang masih hidup, perbahasan ni secara kasar saya telah terangkan bahawa ianya telah diangkat ke langit. Dan orang-orang yang bersama dengan Isa, dia terdapat 12 orang tu, satu yang dikatakan telah mengkhianati itu dihukum bunuh, dan ada lagi 10 orang, 11 orang, yang 11 orang itu berbagai-bagai, ada yang diseksa, dibunuh, kebanyakannya dibunuh. Ya, subhanallah, zalim waktu raja ketika itu, dia amat menentang Isa alaihissalam. Ya, akhirnya Hawariyun itu ada yang terselamat dan ada yang terbunuh, tapi dibunuh dengan cara yang kasar. Baik, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, muka surat 233, hadis lain yang tidak disebut sebelumnya. Setelah Abdullah ibn Amr menuturkan bahawa Rasulullah bersabda, Dajjal muncul di tengah-tengah umatku. Ia bertahan selama entah 40 hari, 40 bulan ataupun 40 tahun. Allah kemudian mengutuskan Isa putra Maryam. Ia seperti Urwah ibnu Mas'ud. Isa kemudian mencarinya lalu membunuhnya. Setelah itu manusia bertahan selama 7 tahun tanpa ada permusuhan di antara dua orang.
Setelah itu Allah mengiringkan angin dingin dari arah Syam. Tak seorang pun di muka bumi ini yang di dalam hatinya terdapat kebaikan atau iman seberat biji sawi sekalipun, melainkan angin tersebut akan mencabut nyawanya. Bahkan jika seorang di antara kalian masuk ke dalam gua gunung, nescaya angin tersebut masuk ke dalamnya lalu mencabut nyawanya. Abdullah bin Amr berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang masih hidup hanyalah manusia-manusia buruk. Akal mereka seperti burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Syaitan kemudian menemui mereka dalam bentuk manusia, lalu berkata, apakah kalian tidak memenuhi seruanku? Mereka bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada kami? Syaitan memerintahkan mereka menyembah berhala. Meski demikian rezeki mereka deras mengalir dan kehidupan mereka baik. Setelah itu sangkakala ditiup hingga semua orang miring menegak sisi leher. Orang pertama yang mendengarnya adalah seorang yang menambal tempat minum untanya. Ia pun mati dan seluruh manusia mati. Setelah itu Allah mengirim atau beliau bersabda, Allah menurunkan hujan, lalu jasad-jasad umat manusia tumbuh. Setelah itu sangkakala ditiup lagi, lalu tiba mereka berdiri menantikan keputusan. Setelah itu dikatakan, wahai manusia, kemarilah menuju Tuhan kalian, tahan mereka di tempat perhentian, sesungguhnya mereka akan ditanya. Okey, yang dikaitkan dalam surah As-Saffat. Ya, okey. Nak menceritakan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim berkaitan dengan perjalanan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Okey. Dalam bab ini kita melihat apabila Dajjal itu muncul, tak tahu berapa hari yang menjadi perbahasannya. Kalau 40 tahun sakit kita. Sakit sangat-sangat, bukan sakit sikit-sikit. Ya. Dan kalau 40 bulan pun sakit, kalau 40 hari pun sakit. Ya, tapi taklah sesakit 40 tahun, kerana bila 40 tahun fitnah dia lebih dahsyat. 40 hari pun saya rasakan fitnah itu lebih dahsyat. Ya. Kenapa? Kerana dia akan merosakkan iman orang. Sehingga orang yang menyangka dirinya telah beriman pun rupanya dia dah terjebak bersama dengan Dajjal ini. Kita saksikan, ya, zaman sekarang pun nampak macam beriman, tetapi fahaman mereka semua sesat, membawa kepada akidah yang batil. Maka ini mengisyaratkan 40 hari yang Rasulullah kata sehari seperti setahun, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, dan sehari seperti hari-hari biasa. Apa maksudnya? Dalam bab itu penafsiran berkaitan sehari seperti setahun mengikut iman masing-masing. Kalau iman tu kuat, tak nak berganjak dari pendirian yang asal, maka dia mungkin akan dihukum penjara, akan dihukum macam imam kita yang besar seperti Imam Ahmad, disebat, di rotan, di penjara 3 tahun duduk dalam penjara. Ya. Kalau kita nak bertolak ansur, mungkin kita nak bertahan juga sikit-sikit, sehari macam sebulan. Ya. Tapi iman tu ada, tapi dah banyak terikut rentak-rentak mereka. Dan mungkin juga sehari seperti seminggu, ikut iman masing-masing. Dan kalau sehari seperti hari-hari biasa, itu menunjukkan orang ni tak ada iman. Senang cerita, memang tak ada iman. Dia dah mengikut rentak-rentak Dajjal, apa salahnya? Ya, ini berbahaya. Oleh kerana itu, iman merupakan ukuran seseorang itu dalam semua siri amalan mereka. Jadi Allah kemudian mengutus Isa putera Maryam. Ia seperti Urwah ibn Mas'ud. Digambarkan Isa ni seperti seorang lelaki di zaman Rasulullah, nama dia Urwah ibn Mas'ud. Isa kemudian mencarinya dan membunuhnya. Kita tahu dia turun, Nabi Isa turun di Menara Putih di Syria sana, ya, di Baitul Lahab, tempat kelahirannya. Dia diturunkan oleh para malaikat. Maka dia mencari siapa dia? Dajjal. Dan kita tahu Dajjal berselindung di Babul Lut ataupun benteng-benteng Yahudi yang ada sekarang. Agak menarik, pembinaan mereka itu bertepatan dengan hadis bahawa mereka cuba melindungi Dajjal. Okey. Setelah dibunuh Dajjal, manusia bertahan selama 7 tahun. Ya. Yakni tanpa ada pemusuhan antara dua orang. Setelah itu Allah mengirimkan angin dari arah Syam. Ya, ini juga menjadi perbahasan 7 tahun itu bagaimana apa semua. Adakah Nabi Isa memerintah selama 7 tahun, Imam Mahdi pula bagaimana, semua dikaitkan dalam kisah yang panjang. Kita
tak pegang kepada satu hadis ini saja, ada hadis-hadis yang berkait. Kenapa? Dikatakan bahawa lepas Isa nak Imam Mahdi meneruskan pemerintahan itu, lepas Imam Mahdi ada seorang lelaki yang akan meneruskan pemerintahan itu, lepas itu baru berlaku satu yang disebutkan kematian umat Islam beramai-ramai. Ya, baik. Setelah itu manusia bertahan mana tadi? Tak seorang pun di muka bumi ini yang ada di dalam hati terdapat kebaikan atau sebesar biji sawi imannya sekalipun, melainkan angin tersebut mencabut nyawanya. Bahkan jika seorang itu kalian masuk ke dalam gua, nescaya angin tersebut masuk ke dalamnya lalu mencabut nyawanya. Dengan arti kata lain, akan berlaku kematian beramai-ramai terhadap umat Islam. Ya, orang yang ada iman walaupun sebesar biji sawi, ya, kecil tu je, tapi dia ada iman dia. Maksudnya orang ni memang, itu pasal dalam bab orang yang Islam itu, kita tidak boleh mengkafirkan ahli kiblah. Ini di antara perkara yang menarik. Kenapa? Mudah sangat orang ni nak mengkafirkan, dia tu kafir, yang tu kafir. Tak boleh. Sebenarnya ahli kiblah tidak boleh, ahli kiblah yakni orang Islam atas nama Islam, tak boleh dikafirkan tanpa bukti yang kukuh. Bukti yang kukuh ni bukan kita yang tengok bukti tu, tak. Bukti yang kukuh itu adalah pihak atasan, yakni pemerintahan yang tengok, yakni mahkamah syariah yang besar tu, dia yang menyaksikan syarat-syarat yang boleh mengkafirkan. Tapi orang sekarang ni mudah nak mengkafirkan. Ya, aku mengkafir, kamu tak undi aku kafir, kamu tak, dia jadi macam itulah pula. Ya, tak boleh nak mengkafirkan seorang Islam, tak boleh. Itu sifat khawarij. Ya, sifat khawarij. Baik. Kemudian aku mendengar Abdullah bin Ammar berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yang masih hidup hanyalah manusia-manusia yang buruk. Yakni sudah tentu orang kafir yang hidup waktu itu kerana mereka tidak ada iman. Maka Allah katakan orang kafir ini lebih teruk daripada binatang-binatang ternakan, lebih teruk daripada mereka, lebih sesat daripada binatang-binatang. Maka mereka hidup, mereka tidak akal mereka seperti burung dan binatang buas. Mereka tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Semua sama. Ini semua otak punya geng-geng macam geng liberal lah otak dia ni, ya, free thinker, semua tak ada apa-apa ni, ya. Maka mereka hidup pada zaman itu. Lalu syaitan pun datang. Kita ringkaskan, lalu syaitan memberikan idea untuk menyembah berhala balik. Maka mereka lah yang menyembah berhala. Dan pada waktu itu, ya, diceritakan bahawa berlakulah kiamat. Dia ada step-step dia. Lepas Kaabah diruntuhkan oleh orang Habsyi, maka keluar api dari Eden yang menolak manusia menuju ke Yaman. Yang ni api itu berjalan, orang semua lari ke arah Syam, ya, lari ke arah Syam dan berkumpul di sana. Allah tutupkan matahari, Allah hancurkan retakkan langit-langit. Maka disitulah bermula kiamat yang kita baca dalam surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah tu. Itu kemuncak ledakan berlaku kiamat. Ya, kenapa? Allah katakan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nas kal farashil mabsus. Kamu akan lihat manusia itu seperti kelekatu yang berterbangan, ya, ataupun rama-rama yang banyak tu berterbangan. Maksudnya manusia macam tu. Apa dia? Manusia berada di angkasa raya, dah tak ada bumi, graviti dah tak ada, apa tak ada, mereka berterbangan macam tu. Lalu planet dengan planet hentak, matilah manusia. Dan azab itu hanya kepada orang kafir. Seburuk-buruk azab di dunia. Baik. Sejumlah keajaiban saat kiamat terjadi. Imam Ahmad menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, kita bacakan terjemahan dia, Isa putera Maryam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil. Kemudian dia akan menghancurkan salib, membunuh babi dan mengembalikan pendamaian. Pedang-pedang akan kembali ke dalam sarungnya. Setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya. Langit akan menurunkan rezeki dan bumi akan mengeluarkan barakahnya, sehingga seorang anak kecil akan bermain dengan seekor ular dan tidak akan membahayakannya. Serigala mengembalakan kambing, singa mengembalakan sapi dan tidak membahayakannya.
Ya, ini di antara gambaran pemerintahan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Okey, kita saksikan. Oleh kerana tu orang Yahudi dia tak suka Isa. Apabila dia melihatkan Firaun mengarahkan, memanahkan di langit seperti mana Namrus membuat Namrus apabila berdebat dengan Nabi Ibrahim, lalu dia panah ke langit, dia nak tengok Tuhan Ibrahim. Begitu juga Firaun mengisytiharkan banner bangunan yang tinggi, wahai Haman, aku nak tengok mana Tuhan Musa. Subhanallah, ini agak menarik dalam bab-bab ini. Okey, ala kulli hal, apa yang berlaku dalam bab ini apabila Nabi Isa turun, lalu Rasulullah mengatakan, pertama, dia akan menjadi imam dan hakim yang adil. Imam dan hakim yang adil, yakni pemimpin dan pemerintah yang adil. Okey. Kemudian ia akan menghancurkan salib. Kenapa dia hancurkan salib? Kerana salib itulah orang jadi syirik. Salib itu dinisbahkan kepada Isa. Jadi Isa tak pernah kena salib, lalu dinisbahkan kepada Isa. Lepas tu orang syirik pula, maka dihancurkan. Kan kita tengok lambang salib itu lambang yang mana lambang orang Kristian bermegah dengannya, tanda pengabdian mereka kepada Isa kononnya. Baik. Kemudian membunuh babi. Alhamdulillah, babi-babi akan dibunuh. Okey, bankrupt tokek babi. Maksudnya, dan semua produk babi akan tidak ada di muka bumi. Kemudian, dan mengembalikan pendamaian. Pedang-pedang akan kembali ke dalam sarungnya. Maksudnya semua senjata tidak dibenarkan. Maksud ini bagaimana pemerintahannya cukup dahsyat. Subhanallah, bantuan Allah dalam bab ini dikembalikan balik dunia keadaan aman. Setiap yang beracun akan kembali ke tempat asalnya. Hatta langit akan menurunkan rezeki dan bumi akan mengeluarkan barakah. Nampak tak? Langit akan turunkan rezeki, bumi akan mengeluarkan barakah. Ini tidak akan berlaku melainkan tempat itu adalah tempat orang yang soleh. Berdalilkan. Okay, kita cuba tengok surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, muka surat ayat yang ke-97 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkat dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami seksakan mereka disebabkan perbuatannya. Jelas ayat ini mengatakan, kalau mereka itu beriman dan bertakwa, maka Allah turunkan berkat langit dan bumi. Ini satu benda yang takkan dapat melainkan dengan ada dua sifat ini. Takkan dapat. Kalau ada dua sifat ni, walaupun kita seorang, Allah turunkan berkat. Apa dia bukti dia? Berdalilkan hadis seorang lelaki ni di zaman Bani Israel dahulu. Rasulullah cerita, seorang lelaki tu tengah-tengah jalan, tiba-tiba dia terdengar awan tu berkata, kita siram, kita hujankan di ladang orang tu. Lalu dia tengok awan tu bergerak sampai di satu tempat, dia turun hujan. Ladang-ladang lain tak kena, itu sahaja. Lalu dia pergi, dia tengok dan dia tanya, siapa punya ladang ni? Lalu bila ditanya, bertemu dengan orang yang punya ladang, dia kata, apa yang tuan buat?
Apa yang Tuan buat sebenarnya, sewaktu saya di luar sana tadi, saya terdengar awan berbicara. Agak menarik benda ni ya. Tapi saya beriman disebabkan hadis sahih kan. Lalu dikatakan tuangkan ataupun turunkan hujan di ladang ini. Ladang lain tak dapat, hanya ladang tuan saja yang dapat. Kenapa? Lalu dia berfikir-fikir, dia kata, ya, mungkin disebabkan aku setiap kali aku menuaikan hasil, aku tak pernah melupakan zakatnya. Itu puncanya. Ketakwaan itu berlaku apabila dia melakukan arahan Allah, maka Allah turunkan barakah dia dari langit. Oleh kerana itu tuan-tuan dan puan-puan, keberkatan itu ya, dia tak boleh dibuat-buat. Itu pasal saya dalam bab ini pun saya agak tegas ya. Nak berkat, dia tak boleh nak dicipta-cipta. Pergi salam ustaz tu ada berkat. No, tak ada berkat ya. Jangan ambil, pergilah salam, mula cium tangan sampai ke ketiak nak dapat berkat. Tak ada berkat pada ustaz. Ya, okey, hormat lain, tapi nak cium tu satu cerita. Kalau disebut ke atas nama berkat, mesti ada dalil. Dia tak boleh ikut suka hati. Berkat tu berkat ni, tak boleh. Kerana itulah punca fitnah anak-anak murid yang pergi cium tangan tok guru, lepas tu cium kaki tok guru, lepas tu apa lagi? Ya, pergi minum, lebih tok guru. Saya agak tertarik pasal saya mengaji pondok dulu, kejap. Ya, depa tunggu tok guru tu, ya. Tok guru tu bangun daripada tempat makan. Ada satu tok guru tu yang masyhur ketika tu, nak tunggu dia bangun di tempat makan, kita ingat nak pergi, ya, nak pergi ambil sisa makanan tu. Okeylah juga, kan? Rupanya pergi ambil apa dia? Air basuh tangan tok guru tu, pergi hirup, pergi sapu lah. Tu dia kes berkat dia. Ya, ini berbahaya ni. Kenapa? Bila digunakan istilah berkat, dia akan timbul syirik yang berbentuk begini. Ya, berbahaya. Kalau Rasulullah itu lain. Okey, Rasulullah pada tubuh badan dan segala perbuatannya penuh keberkatan. Tapi kalau dia guna macam tu pasal saya tak berapa nak suka juga orang salam cium tangan kan. Kadang-kadang budak salam kita tolak kan, tak payah. Ya. Kalau mak ayah dia itu lain cerita. Tapi kalau nak hormat guru pun ada adab dia. Tapi nak kata itu berkat, ini berkat, ya, tak boleh sama sekali. Melainkan kena ada dalil. Macam Allah katakan turunnya hujan, air yang berkat. Okey, kita terima. Kerana dalil Quran, gunung ganang itu ada keberkatannya, tak boleh dibuat projek sesuka hati. Betul. Kerana gunung ganang ni ada keberkatan dia tersendiri. Lepas tu ada disebut-sebut perkara yang berkat mesti clear. Yang tak boleh dibuat sesuka hati, dikhawatiri akan terjebak masalah syirik. Okey. Jadi tok guru sebenarnya tak ada berkat. Habis cerita. Ya. Mana tadi berkat-berkat tadi? Okey. Kemudian sehingga akan mengeluarkan berkatnya sehingga seorang anak kecil akan bermain dengan seekor ular. Ya, agak menarik perkara ni. Anak kecil bermain dengan seekor ular. Kita takut pada ular, tapi akhirnya disebabkan apa? Hadis awal tadi mengatakan semua racun-racun dikeluarkan. Ya. Sedangkan ular, kena pula ular sawa, ya, subhanallah, budak kecil sekali kata orang Perak, sekali pongap je kan, tak jadi masalah. Tetapi menjadi keberanian budak-budak kecil. Kemudian dan itu tidak membahayakannya. Serigala mengembalakan kambing. Serigala pun dah tak minat kambing, ya, jadi pengembala pula. Dan singa mengembalakan sapi dan tidak membahayakannya. Agak menarik, tetapi sehari dua ni kita lihat dalam YouTube tu, ya, macam di Dubai misalnya, mereka bela singa, ya, bela singa, bela rimau, bela hyenas, tak ada apa-apa. Ialah bela daripada kecil kan. Jadi binatang tu membesar dengan kehidupan yang lain, tak seperti kehidupan binatang buas. Maksudnya mereka makan yang dijaga supaya tidak menjadi ganas. Agak menarik dalam bab ini. Jika ianya berlaku di akhir zaman, maka keadaannya begitu, ya. Kemudian menjelang kiamat, ibadat berkurang dan harta benda kian banyak. Al-Bukhari berkata, hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sudah hampir tiba masanya putera Maryam turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil, lalu mematahkan salib, membunuh babi dan menghauskan pajak. Harta benda melimpah hingga tak seorang pun menerima zakat, dan hingga satu kali sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah. Kalau begitu kedudukannya,
peristiwa ini akan berlaku. Oleh kerana itu Rasulullah katakan, ya, bersabda, bersedekahlah sebelum sampai pada satu hari kamu nak bersedekah orang tak nak terima. Berarti kita kena bersedekah. Sedekah dia, walaupun pada hari ini sikit pun sedekah. Kenapa? Bila sampai hari tersebut, ini dia hari dia. Ya, berselisih pandangan ulama dalam bab ini. Apa dia hari itu? Ya, adakah hari kematian? Orang tu nak mati kan, dia nak bersedekah. Tapi tak ada siapa yang tahu dia nak bersedekah. Ya, pasal apa? Allah sebutkan dalam surah Al-Munafiqun, orang yang nak mati ni dia nak bersedekah. Ya, tapi tak boleh nak terangkan. Yang kedua, disebabkan orang nak bersedekah, harta orang lain pun banyak. Bak katalah musim raya kan, musim raya semua masak lemang. Aku nak bagi lemang. Kat rumah aku lemang tak habis lagi. Kan? Yang ni pun nak bagi lemang. Lah, aku pun banyak lagi. Macam tu. Itu lemang. Ini harta. Nak ambil lah gelang aku. Lah, aku gelang dah sampai ke ketiak ni. Nak buat apa lagi? Berarti banyak. Sampai habis siapa nak terima? Tak ada orang nak terima. Pusat zakat waktu tu penuh melimpah ruah. Tak ada tempat nak dibagi. Ini menjelang kiamat. Okey? Ini pendapat yang kedua. Kenapa? Pendapat yang kedua ini berlaku pada zaman Umar Abdul Aziz. Yang dikatakan Baitul Mal melimpah ruah, keberkatan itu berlaku. Tak ada orang miskin pada ketika itu. Ya, sekarang ni sebut aja bahawa bertimbun B40 tu. Ya, semua menadah tangan, bukan B40, semua menadah tangan. Okey, kerana kemiskinan iman, itu kemiskinan iman. Okey, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan orang tak mau terima sedekah ini disebabkan matahari dah terbit sebelah barat. Matahari terbit sebelah barat, semua orang beriman, tapi iman tak diterima. Dan orang mula nak ambil lah, aku nak sedekah. Ya, sedekah apa? Banglo. Kamu nak bagi aku banglo, kiamat dah dekat. Macam orang tu dah tahu, doktor kata okey, kamu ada kanser, bertahan hanya 3 bulan. Apa dia nak? Ya, apa agak-agak kita tengok orang ni nak, na'udzubillah, jangan kita kena orang ni tak nak apa, dia nak nyawa, aku nak hidup. Kita bagi, nah aku bagi kamu banglo sebiji. Buat apa, aku dah nak mati kan? Aku nak nyawa. Begitu juga pada hari itu, aku nak harta ke aku nak taubat. Waktu tu taubat tidak diterima. Itu yang menyebabkan mereka menyesal. Okey? Jadi, tetapi menarik adalah harta benda melimpah ini sehingga tak seorang pun menerima zakat, dan hingga 1 kali sujud lebih baik dari dunia seisinya. Nilai sujud pada ketika itu lebih berharga. Itu yang dikaitkan, ya, waktu itu mungkin lepas matahari terbit sebelah barat. Wallahu alam. Kerana mereka nakkan beriman, walaupun sedikit mereka nak juga beriman, tapi iman mereka tidak diterima. Wallahu alam. Tapi dinilaikan dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih hidup, kita tak merasakan. Tapi saya tertarik satu artikel tu mengatakan, jika orang mati ini diminta apa yang kamu harapkan, dapat solat 2 rakaat yang ringkas saja, lebih baik baginya segala-galanya. Ya, maksudnya kita ni alhamdulillah Allah bagi ruang, ya, bagi ruang untuk lakukan solat, untuk mengucapkan zikir. Kenapa? Semua itu di sisi Allah besar tau. Kita tak rasa besar, tetapi di sisi Allah terlalu besar. Ya, subhanallah. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya bila membicarakan kalimah Allah lain, ya, perasaan saya ni lain. Saya membicarakan kalimah Rasulullah, bicara dia lain. Kenapa? Kita mengenali Allah dengan sifat-sifat yang maha agung, maha hebat, kemuncak segala kehebatan itu. Saya merasakan cukup ya, rasa kagum, rasa agungnya Allah tu. Kita kena abdikan dengan betul-betul. Itu pasal bila Allah kata dia arahkan kita melakukan kebaikan yang akan dibalaskan, itu bukan sebarangan. Kemuncak kebaikan itu sifat Allah. Oleh kerana itu buat, walaupun sedikit, kita rasa sikit je, buat. Kerana besar di sisi Allah yang akan memberatkan timbangan kita. Tapi sayang, kita tidak membesarkan Allah, kita tak mahu membesarkan Rasulullah dengan cara yang betul, maka kita akan terlari daripada jalan kita. Okey. Abu Hurairah berkata, bacalah jika kalian kehendak, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Isa akan menjadi saksi ke atas mereka. Yakni pada hari kemunculan Isa di akhir zaman nanti, semua ahli kitab akan mengakuinya.
ya, tetapi beriman ataupun tidak itu satu bab. Yang kedua, adakah matahari sudah terbit sebelah barat? Jika matahari sudah terbit sebelah barat, keimanan ahli kitab pada waktu itu yang baru nak beriman tidak akan diterima, ya, berbahaya. Hadis ini juga diriwayatkan dari Muslim dan Hasan. Okey, kita teruskan muka surat 236. Abu Bakar bin Mardawiyah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sudah hampir tiba masanya putera Maryam berada di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil, membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, menghapuskan pajak, harta benda melimpah. Hapuskan pajak ni saya rasa hapuskan riba, kerana matan Arab dia tak ada, ya, dan satu kali sujud untuk Rabb seluruh alam lebih baik daripada dunia seisinya. Okey, ini hadis yang sama. Maka mengisyaratkan kepada kita bahawa Nabi Isa dia turun dengan membawa keberkatan, tapi dalam proses itu makan masa. Kenapa? Lepas sahaja Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, Dajjal muncul. Lepas Dajjal muncul, Isa turun dari langit. Lepas Isa turun dari langit membunuh Dajjal, maka keluar Ya'juj wa Ma'juj. Ya, begitu sekali. Lepas tu barulah keamanan itu datang. Keluarnya Ya'juj wa Ma'juj dalam keadaan yang menggerunkan sebenarnya. Ya, subhanallah. Baik. Para nabi, saudara seayah, kita ambil hadis ni, ya. Al-Bukhari menuturkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bagaimana kiranya kalian ketika Isa putera Maryam turun di tengah-tengah kalian, sementara imam kalian berasal dari kalangan kalian. Selanjutnya Al-Bukhari berkata, Uqail Azim meriwayatkan hadis ini. Okey. Baik. Dalam kisah ni, ya, nak menceritakan kelebihan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Umat Nabi Muhammad ini dia berbeza dengan umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu, para nabi, ya, semuanya menjadi imam. Itu pasal Rasulullah menjadi imam, kecuali pada hari sakit dia tu dia mengarahkan Abu Bakar menjadi imam, tetapi dalam konsep yang disebutkan oleh para ulama dia tetap menjadi imam. Okey, dalam siri solat, para nabi selagi ada, tak ada siapa yang boleh mendahuluinya. Tetapi dalam peristiwa kemunculan Imam Mahdi, dia mendapat tempat yang istimewa. Kerana apa? Waktu dia nak melakukan solat itu, Nabi Isa turun dan Nabi Isa mengikut solat imam, ya. Kenapa? Mereka tolak Nabi Isa, Nabi Isa tak nak. Nabi Isa kata umat Muhammad ini lebih aula, lebih utama menjadi imam, ya. Lalu dia melakukan solat di belakang Imam Mahdi, yang dikatakan begitu. Ini oleh kerana itu kita melihat bagaimana kiranya kalian ketika Isa putera Maryam turun di tengah-tengah kalian, sementara imam kalian berasal dari kalangan kalian, ya. Nak menceritakan benda ni boleh menyebabkan satu perkara yang menaikkan imej umat Muhammad lagi, ya, kemuliaan umat Muhammad, sehingga seorang nabi pada zaman Bani Israel sanggup menjadi makmum kepada imam, ya, umat Muhammad ini. Itu dia. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para nabi adalah saudara-saudara seayah lain ibu. Saudara seayah lain ibu. Ibu mereka berbeza-beza, namun agama mereka satu. Oh, ke situ perginya. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling berhak ke atas Isa putera Maryam, kerana tidak ada satu nabi pun antara aku dan dia. Ia pasti turun. Okey, dalam hadis ini mengisyaratkan bahawa di antara Rasulullah dengan Nabi Isa tak ada nabi. Ya, di zaman itu antara Nabi Isa ke zaman Rasulullah tidak ada nabi. Ya, berarti Nabi Isa itu nabi yang terakhir, second terakhir sebelum Rasulullah. Lepas Rasulullah langsung tak ada nabi juga. Ya, memang tak ada nabi lah. Okay? Itu pasal bila yang mengaku nabi itu dikatakan Dajjal. Ya, ini menunjukkan bahawa kedudukan Isa itu tinggi. Apabila kalian melihatnya, kenalilah dia. Dia perwarakan sedang, kulitnya dominan merah keputih-putihan, mengenakan dua pakaian yang dicelup dengan debu merah. Rambutnya seakan-akan menitis air meskipun tidak basah, yakni menunjukkan kilauan rambut dia tu. Ya. Okey, rambut kita Ustaz rambut uban dah. Baik. Ia menghancurkan salib, membunuhkan babi, menghapuskan pajak,
menyeru manusia menuju Islam. Pada masanya Allah membinasakan seluruh umat kecuali Islam, yakni seluruh agama telah terbatal pada ketika itu. Pada masanya Allah membinasakan Al-Masih Dajjal. Setelah itu rasa aman menyebar di bumi hingga singa-singa merungkut bersama unta, kawanan macam bersama sapi, serigala bersama kambing, anak-anak bermain dengan ular. Isa bertahan selama 40 tahun, setelah itu diwafatkan dan disolati oleh kaum muslimin. Okey, jadi dalam bab ini kita menyaksikan ya, hadis ini menceritakan beberapa perkara berkaitan dengan Isa alaihissalam. Okey, kita habiskan tajuk ni. Hadis yang terakhir daripada Ibnu Mas'ud. Pada malam aku diperjalankan malam Isra, aku bertemu dengan Ibrahim, Musa dan Isa. Mereka menyebut tentang kiamat. Mereka menyerahkan hal itu kepada Ibrahim. Ibrahim kata, aku tidak punya pengetahuan tentang hal itu. Mereka kemudian menyerahkan hal itu kepada Musa. Musa berkata, aku tidak pengetahuan tentang hal itu. Mereka kemudian menyerahkan hal kepada Isa. Isa berkata, saat itu tidak ada siapa yang mengetahui tentang kiamat selain Allah. Di antara wahyu yang disampaikan Rabbku kepadaku, Dajjal muncul dengan membawa 2 tongkat. Saat melihatku, ia mencair seperti timah mencair. Isa meneruskan, Allah membinasanya ketika melihatku. Bahkan batu dan pohon berkata, wahai Muslim, di balikku ada orang kafir, kemarilah dan bunuhlah dia. Isa meneruskan, Allah kemudian membinasakan mereka, Dajjal dan para pengikutnya. Setelah itu orang-orang kembali ke negeri dan kampung halaman masing-masing. Saat itulah Ya'juj wa Ma'juj muncul, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi lalu menginjak negeri-negeri mereka. Tidaklah mereka mendatangi suatu pun, melainkan pasti mereka memakan, dan tidak melintasi suatu air, pasti mereka meminumnya. Isa meneruskan, orang-orang kemudian datang mengadu, aku pun berdoa kepada Allah agar menimpakan keburukan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Allah kemudian membinasakan dan mematikan mereka semua hingga bau busuk bangkai mereka memenuhi bumi. Allah kemudian menurunkan hujan dan menenggelamkan bangkai mereka hingga membuang mereka ke laut. Antara wahyu yang disampaikan Tuhanku kepadaku, jika ia terjadi, maka kiamat sudah seperti wanita hamil yang sudah tiba waktunya untuk melahirkan. Keluarga tidak tahu kapan dikejutkan dengan kelahiran itu. Okey, jadi hadis ini ya disampaikan oleh Imam Ahmad dan dikatakan sanad hadis ini diriwayatkan oleh orang yang siqah. Maka nak menceritakan sedikit sebanyak perjalanan dunia menjelang kiamat ini, begitu keadaannya. Yang mana peristiwa Isra' Mi'raj agak menarik disebabkan masalah roh di antaranya. Ya, roh para nabi lain. Subhanallah ya. Ini saya tak boleh nak fikir melainkan saya hanya beriman. Roh para syuhada lain, dan roh orang yang soleh lain, roh orang yang berdosa lain. Nampak? Kita ada 4 ke 5 kategori. Roh orang yang para nabi, lihat macam mana diceritakan ya, dia dalam keadaan bentuk yang mengabdikan diri kepada Allah nun di sana. Dia berbagai-bagai roh ya. Lepas tu kita saksikan roh Nabi Musa yang berada di langit itu, cari langit berapa ya. Dia menasihat Rasulullah, irji'. So apa? Kembali kepada Allah. Pasal apa? Solat 50 waktu tu. Berapa kali turun naik Rasulullah? 9 kali. Kerana setiap kali satu solat 5, setiap kali satu turun 5 waktu dikurangkan. Berarti 9 kali mengisbatkan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, Allah bersemayam di atas sana. Kalau tak, kenapa dikata naik, pergi naik balik, pergi naik balik ya. Itu roh yang ulama mentafsirkan para nabi rohnya pun masih menasihati antara satu sama lain. Itu para nabi. Roh para syuhada yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, mereka bergembira di sana nak bagi tahu kepada kita kelebihan syahid ya. Mereka berterbangan, yang Rasulullah kata, di dalam syurga yang mana bukan syurga kekal abadi, itu syurga sementara nak berpindah ke selepas kiamat. Mereka berada di sana ya. Dan bahkan kita menyaksikan dalam surah Yasin, lelaki yang dibunuh tu syahid, apa dia mengatakan? Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Alangkah baik jika kaum kami mengetahui, kaum aku mengetahui betapa Allah angkat darajat aku dan mengampunkan aku dan meletakkan aku tempat yang mulia.
Itu roh para syuhada. Roh orang yang soleh itu kita dah belajar. Kita dah belajar orang yang soleh ni apa kedudukannya. Dia akan berehat di dalam kubur ya, dengan seperti apa, baby yang tidur, tak ada gangguan. Okey. Kemudian roh orang yang berdosa, yang Rasulullah kata sesungguhnya dua orang ni diazab. Dia tidak diazab kerana perkara yang terlalu berat, tapi dia sangka benda tu remeh. Apa dia? Disebabkan masalah buang air kecil, dan kedua sebab mengumpat. Itu roh orang yang beriman tapi berdosa. Dan roh orang yang kafir seperti Fir'aun yang dikatakan neraka itu berterusan pagi dan malam. Okey, jadi agak menarik dalam bab ini apabila kita menyaksikan roh-roh para nabi. Okey, ala kulli hal, kita dah jelaskan perjalanan kehidupan menjelang kiamat ini sedikit sebanyak. Maka insya-Allah pada pelajaran akan datang kita terus masuk berkaitan dengan ciri-ciri Isa putera Maryam. Tu kotlah dia muncul pada zaman kita ni ada ya, macam mana tu ya. Mulalah kita ni, setengah kita ni nak serah, oh Nabi Isa tak kahwin lagi lah, nak serah anak aku ke, kan. Ala kulli hal, biarkan itu urusan lain. Yang penting kita nak mengenali kenapa akan berlaku pengakuan Nabi Isa satu hari nanti berbagai-bagai. Cukup di mana? Di Indonesia, seorang lelaki, saya terkejut, kurus keding. Ya Allah, kurus keding macam isak dadah. Saya Isa putera Maryam. Dia mengaku kat sana. Kat Indonesia. Berbahaya dan tak mustahil akan muncul orang-orang ini. Ya, akan muncul. Kenapa si Ahmad apa tu yang mengaku dirinya Nabi tu, sebelum tu dia muncul Imam Mahdi, lepas tu Isa, lepas tu baru dia muncul berperingkat-peringkat. Dan tak mustahil akan muncul kerana Isa belum mati. Ya, akan muncul orang-orang yang begini yang akan mengisytiharkan mereka itu Isa. Orang-orang ni memang kena masuk ISA lah, Isa juga. Ya, kalau ada ISA, dia jenis memang kena jahat. Okey, tapi mereka akan muncul nak menipu manusia, nakkan pengikut, dan akhirnya akan bawa malapetaka. Tetapi biar kita kenal nanti insya-Allah Isa ibnu Maryam yang sebenarnya, disitulah datang kita menjadi pengikut setianya. Amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sampai di sini. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, pertubuhan kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.